Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga-moga Allah merahmati pertemuan kita pada hari ini. Syukur berbanyak-banyak kita kembali bertemu dalam pembelajaran online secara maya bersama Ustaz Roy Syahbidin pada hari ini. Dan Alhamdulillah, ingin Ustaz bertanya sekali lagi, kaifalukum, apa khabar semua? Ustaz doakan agar sentiasa diberikan kesihatan dan insya-Allah kita ceria-ceria sentiasa selalu bersama dengan insan yang kita kasih, insan yang kita sayang. Insya-Allah sama-sama kita doakan agar kita dapat memberikan kebaikan, manfaat kepada orang yang kita kasih ini, insya-Allah. Okey. Macam mana pembelajaran anda para pelajar sekalian, terutamanya pada pelajar tingkatan 2? Mungkin yang sudah pun belajar di sekolah, dia nak sambung pada kali ini pula kan, nak sambung di YouTube pula kan, contohlah kan, nak lebih memahami. Ustaz pun bukannya kadang taklah seperti di dalam kelas kan, kita tak bersemuka, jadi mungkin ada kekurangan sikit. Jadi insya-Allah lah, sekadar kemampuan untuk kita kongsikan bersama. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran pada pelajaran yang ke-9, tajuk Mungkar Dicegah Hidup Berkat. Pelajaran 9, Mungkar Dicegah Hidup Berkat, belajar tingkatan 2. Boleh? Kita mulakan tanpa membasa, jom kita telusuri pelajaran ini. Sebelum kita mulakan, duduk dengan tertib dan tenang seperti biasalah. Jadi mungkin ada yang duk ulang-ulang, Ustaz dia sebut yang ni je, boring Ustaz. Tak apalah kan, dah tertulis kat situ. Duduk dengan tertib dan tenang. Okey, kemudian kita sama-sama buka dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Moga-moga pertemuan kita pada hari ini lebih diberkati dan dipermudahkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, para pelajar sekalian, jom kita mula dengan doa pendakwah hati. Moga-moga Allah juga membuka, memudahkan dan juga menerangkan hati kita, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan setiap peralatan kita sesuai, yang sesuai ada di depan mata kita ataupun di atas meja kan. Buku tulis kita, mungkin peringatan lah ni kan, pensil, pen, kertas, highlighter pun, mungkin sekarang ni jenis suka nak highlight kan, info-info penting. Dan mungkin ada yang telah pun mendownload bahan yang Ustaz share dan telah pun print, boleh gunalah, tulis di tepi dia sikit-sikit nota-nota tambahan, insya-Allah. Dan sama-sama kita ikhlaskan hati untuk belajar dan jom fokus untuk pelajaran hadis, bidang hadis. Bidang hadis, buku teks muka surat 52 hingga 56. Pelajaran 9, Mungkar Dicegah Hidup Berkat bagi pelajar tingkatan 2. Baik pelajar sekalian, jom kita mulakan pelajaran pada hari ini dengan bacaan hadis. Baca hadis dengan betul dan insya-Allah sama-sama kita perbaiki bacaan kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Boleh? Saya yakin mungkin ada yang dah hafal dah ni.
Mungkin dia dah hafal dah, biasa dengar kan, boleh kita mula hafal. Hafal sikit-sikit apa nama ni, ayat demi ayat, insya-Allah kita boleh hafal. Okey, jom kita tengok maksudnya. Yang pertama, man ra'a minkum munkaran. Maksud dia sesiapa, man sesiapa, ra'a minkum di kalangan kamu yang melihat, ra'a minkum yang kamu melihat, munkaran mungkar, perkara mungkar. Kemudian Nabi sambut, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Falyughayyiruhu, maka dia hendaklah mengubah, biyadihi dengan tangannya. Yadun tangan, biyadihi dengan tangannya. Okey. Tangan di sini maksudnya cerita terus tangan di sini bukan maksud dia tangan ni. Bukan maksudnya ada simbolik ataupun ada maksud di sebaliknya. Tangan ni bukan sekadar tangan yang menggenggam ini, yang nak memegang dan sebagainya. Bahkan tangan ini juga dikiaskan, disifatkan dengan kuasa, dengan pengaruh, dengan undang-undang dan sebagainya. Jadi maksud Nabi SAW nak ceritakan kepada kita, jika kita melihat sesuatu mungkar, satu kejahatan, satu benda yang tak baik, yang boleh kita ubah ataupun boleh kita cegah, jika kita ada kuasa, jika kita ada pangkat ataupun jawatan tertentu, maka kita perlulah mengubahnya, hukuman, denda dan sebagainya. Itu maksudnya yang pertama. Kemudian Nabi sambung, fa illam yastati', jika tak mampu, tak ada kuasa, tak ada jawatan, tak ada pengaruh, tak boleh. Kalau kita nak ubah tak boleh. Hang siapa? Hang ketua apa? Contoh kan, kita nak ubah orang, kita nampak orang minum arak, kita nak kata, jangan minum arak, dosa, aku tangkap hang lagi lah. Contoh, dia pula tanya kita, hang siapa? Hang polis ke? Hang bukan polis. Contoh macam tu lah. Jadi kita tak ada kuasa. Jadi Nabi sebut, kalau tak boleh, maka hendaklah mengubahnya dengan lidah. Lidah ni macam mana? Lidah ni maksudnya bukan kita pergi tunjuk lidah tu dah. Cakap lah kan, cakap tegur, bagi nasihat, macam tu. Jika tak boleh ubah dengan kuasa, dengan apa nama ni, jawatan, maka ubahlah dengan lidah, dengan nasihat. Janganlah bang, janganlah buka aurat, jangan duduk buka aurat ni, tak baik, dosa ni. Dia kata, alah hang pun cakap ya kan. Contohlah kan, besoklah kita nak dakwah ni, dia akan ada cabaran dia. Orang ada yang terima, ada yang tak terima. Jadi bila kita dah ubah dengan mulut ataupun lisan kita, jadi kita ada ikut cara Nabi. Tak boleh nak ubah dengan kuasa, kita ubah dengan lidah. Namun begitu, ada orang yang tak boleh juga, ada orang yang tak mampu juga nak ubah dengan lidahnya. Nabi sebut, fa illam yastati', maka tak mampu, ubahlah dengan hati. Fabi qalbihi, dengan hati. Hati ni macam mana? Jika dia tak ada kuasa, jika dia tak boleh nak luahkan, tak boleh nak sebut, tak boleh nak tegak ni, tegak serba salah, tegak adik-beradik, tegak kawan rapat, tegak orang yang tinggi jawatan daripada kita, contoh kan. Jadi tak boleh nak tegak, tak sampai. Nak tegak ni macam mana? Jadi Nabi bagi cara, tegaklah dengan melalui hati, ataupun ubahlah melalui hati. Hati ni macam mana? Kita sendiri yang mengubah diri kita, jangan diikut macam dia. Macam tu cerita dia. Tak boleh nak ubah orang, kita ubah diri kita. Kalau dia buat satu benda yang Allah murka, kita jangan buat. Kita benci pada perangai dia, jangan benci pada diri dia. Ni benci pada diri dia pula, kita kata aku cemuhi kat hang, aku benci kat hang, hang buat aku tu, hang ni manteruk, hang ni ahli neraka. Tu dia tak kesakan sangat tu kan. Jadi kalau kita tak mampu tegak, kita ubah pada diri kita, aku ni tak boleh ni, dia dah buka aurat ni, aku tak mau jadi macam tu lah. Sampai satu masa nanti, insya-Allah satu tahap aku boleh tegak dengan mulut, dengan lidah, aku cuba. Macam tu lah kan. Dia tak mampu dengan hati. Dan Nabi sebutlah sekali, wazalika adhaful iman, dan dengan hati itulah, mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Maknanya bila ubah dengan hati, itu juga adanya iman, sekelumit iman pada diri kita. Lemahnya iman kita, tak percaya dah, tu je cara dia, tak apa. Jadi insya-Allah itulah hadis yang kita ngaji pada hari ini, belajar pada hari ini. Insya-Allah kita tengok sikit pada spektrum ilmu yang mana Abu Sa'id Al-Khudri,
Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang yang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dia adalah seorang pakar hadis dalam kalangan sahabat. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Nama penuh Abu Sa'id Al-Khudri ini. Beliau berasal daripada kaum Ansar, suku Bani Khazraj. Kaum Ansar, suku Bani Khazraj. Beliau memeluk Islam sejak kecil. Beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 74 Hijrah. Ini sedikit biodata ataupun latar belakang orang yang menyampaikan, sahabat Nabi yang menyampaikan hadis daripada Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kefahaman hadis ni, kita tengok sikit kepada maksud kemungkaran dari segi bahasa. Mungkar dari segi bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Jadi dari segi bahasa, kita cerita bahawa perbuatan atau perkataan yang nampak pada akal, pada kita boleh fikir ni, benda tu buruk dari segi bahasa. Dan juga pada dari segi istilah, perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di segi istilah lebih mendalam, lebih istilah menyebut ataupun menyentuh bab syarak dan juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya benda yang dilarang oleh Allah, benda yang ditegak oleh Islam, maka ada orang buat, itu adalah benda mungkar, istilah. Tapi kalau segi bahasa kita tengok benda tak baik, maka dia tu adalah mungkar lah, di segi bahasa. Baik, seterusnya, perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Betul. Jika tak ada iman, maka dia akan mudah untuk melakukan kemungkaran. Jika dia solat pun tak jaga, untuk seterusnya ni, iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadat seperti solat yang khusyuk. Solat kena khusyuk, nak dapatkan iman yang kuat. Dan solusi dia ataupun cara dia, kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyakkan ibadah sunat. Ibadah wajib kita contoh apa? Solat tadilah. Solat, puasa kita bulan Ramadan, zakat kita, ibadah wajib kita. Kemudian haji kita insya-Allah. Dan kita tambah lagi ibadat sunat kita, solat sunat rawatib kan, solat sunat yang lain. Kemudian ngaji Quran kita, membersihkan untuk apa? Untuk membersihkan hati dengan cara kita zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tu zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat meningkatkan kualiti iman kita. Bila iman dah tinggi, iman dah kuat, insya-Allah kita akan dapat menghindarkan diri kita daripada perkara mungkar. Satu lagu yang bila kita sebut tentang iman, memang sinonim lagu ini. Iman itu mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Sambung. Nak sambung tu kan? Sonok. Kan lagu legend tu. Kena rehat. Okey, kita tengok firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8 hingga 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Surah Al-Azim. Serta mengilhamkannya, yakni untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan yang membawa kepada taqwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih, yakni dengan iman dan amal soleh. Dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya, yakni dengan kekotoran maksiat. Jadi Allah nak cerita dalam surah Asy-Syams ni bahawa orang yang berjaya ialah orang yang dapat menjadikan diri dia bersih. Bersih dengan apa? Iman dan amal soleh. Namun begitu, orang yang hampa, orang yang kecewa, orang yang derita ialah orang yang mengotori dirinya sendiri,
yakni dengan kekotoran maksiat. Jadi kalau orang yang selalu melakukan maksiat, maka dia telah mengotori dirinya. Jadi bila mengotori dirinya, kesan dia apa dia? Maka dia akan jadi hampa, akan jadi orang yang kecewa, orang akan jadi durja. Kan? Allahu Akbar. Jadi sebab tu kita kena banyakkan iman kita, insya-Allah kita akan jadi orang yang berjaya. Spektrum ilmu dalam surah Sad, surah Sad yang mana kisah iblis. Iblis berkata, qala fa bi'izzatika wa ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Iblis kata apa ni? Demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku. Iblis berkata, aku akan menyesatkan mereka, kata depan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang penderhakaan dan penyelewengan. Maknanya Iblis ni akan sesatkan seluruh umat manusia kecuali orang yang tiada pada dirinya sifat penderhakaan kepada Allah dan tiada pada dirinya penyelewengan kepada akidah. Jika ada derhaka kepada Allah, akidah tak apa nak mantap dan kukuh, maka amat mudahlah untuk iblis menyesatkan orang tersebut. Okey. Kemudian kita tengok hukum menangani kemungkaran. Hukum menangani kemungkaran adalah wajib bagi setiap muslim menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Jadi bila kita nampak mungkar depan mata, maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang Islam wajib untuk mengatasi ataupun menangani kemungkaran tersebut. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah menyebutkan, Allah berfirman, kamu, yakni wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa? Kita adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, umat yang terbaik. Faedahnya untuk manusia. Kerana apa? Kerana kamu, yakni kita semua, insya-Allah menyuruh berbuat perkara yang baik dan melarang daripada perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, Allah sebut, dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya ataupun sebagaimana yang sepatutnya, tentulah iman mereka itu lebih baik bagi mereka. Bahkan akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Akan tetapi di antara mereka itu ada yang beriman dan ada yang kebanyakan daripada aktsaruhumul fasiqun. Kebanyakan daripada mereka adalah orang yang fasik. Orang fasik ni adalah orang yang sentiasa melakukan dosa. Jadi Allah sebut kita adalah umat Nabi Muhammad, adalah umat yang terbaik, umat yang terhebat, umat yang terunggul, kerana kita menyuruh untuk melakukan perkara yang baik dan melarang daripada melakukan perkara yang mungkar. Alhamdulillah, insya-Allah. Kemudian spektrum ilmu, wattaqu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat ke-25. Dan jika dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja antara kamu secara khusus, ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksanya. Maknanya apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah tak akan turunkan, dan jika dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim sahaja. Maknanya Allah tak akan turunkan siksaan itu kepada yang tertentu sahaja, bahkan akan semua akan kena, semua akan ditimpakan azab.
baik ke tak baik ke, Allah akan timpakan semua azab. Maka kita lah kena sentiasa untuk mencegah perkara mungkar itu, bagi mengelakkan murka Allah, bagi mengelakkan azab daripada Allah untuk sampai dan kena kepada kita. Kemudian cara menangani kemungkaran seterusnya. Kemungkaran perlu ditangani dengan berhikmah. Para pelajar sekalian, berhikmah. Macam mana hikmah ni? Apa yang kita nak tahu tentang hikmah ni? Iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Hikmah ni bukan lembut makna dah. Hikmah ni bukan sopan santun. Hikmah ni bukan hok jenis cakap baik. Bukan. Hikmah ni menggunakan cara yang betul, pada masa yang betul, pada tempat yang betul. Macam tu. Contoh, kalau ada orang yang melakukan kemungkaran depan mata. Nampak macam kita tegak lembut ni tak jalan. Orang kata tak makan saman ni, kalau kita tegak depan lembut-lembut ni tak makan saman. Jadi adakah kita nak menggunakan cara yang lembut lagi? Adakah kita nak tegak abang main bola tu pakai seluar panjang, dia pula lawan, baik-baik aku ni aku kubuk kita masing-masing, jangan nanti kubuk hang duk jauh sikit, kot-kotlah aku menjerit hilang kubuk, taklah dengar hang kacau hang tidur, orang boleh duk kata macam tu pula. Contohlah kan. Jadi dia tak mahu nak terima kita punya teguran tu. Jadi takkanlah kita nak kata baiklah, tak apalah. Jadi kita tegaskan sikit, ni abang pakai seluar panjang, tutup aurat, nada bagi up sikit. Contoh macam tu lah hikmah. Okey. Kemudian seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 125. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah, ud'u. Allah suruh kita seru, Allah suruh kita buat dakwah ke jalan Tuhanmu, yakni wahai Muhammad. Bukan Allah suruh kepada Nabi Muhammad sahaja. Allah nak menyebutkan wahai Nabi Muhammad sebab Allah turunkan wahyu kepada Nabi, dan sesungguhnya itu juga adalah kepada diri kita, untuk kita menyeru orang lain melakukan kebaikan dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, berbahasalah dengan mereka, yakni yang engkau suruhkan itu dengan cara yang paling baik. Allah suruh kita cakap baik-baik. Allah tak suruh kita cecah mereka, Allah tak suruh kita hina mereka, Allah tak suruh kita hukum mereka. Allah suruh kita dakwah, tegak dengan hikmah, tegak dengan baik, jangan bagi dia terasa dengan kita. Kemudian Allah sambung lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Nak bagi hidayah petunjuk bukan kerja kita. Nak menjatuhkan hukum bukan kerja kita. Kita dakwah saja, kita ajak saja orang buat baik. Nak bagi hidayah, nak mengubah orang tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya urusan. Jadi kita buat kerja kita yang mana Allah suruh kita sebarkan kebaikan. Bagi manfaat kepada orang. Itu cerita dia. Nak bagi kebaikan kepada orang tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan tentukan, insya-Allah. Kemudian spektrum ilmu, sama-sama kita amalkan doa ini untuk kebaikan kehidupan kita dunia akhirat. Ini selalu dah kita duk baca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami bahawa yang benar itu benar, haqqa haqqan, yang benar itu benar, warzuqna ijtiba'ah, dan rezekikan kami untuk mengikutinya, wa arinal batila batilan, dan tunjukilah kami yang salah itu salah, warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya, menjauhi benda yang salah itu. Kita minta doa yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita apabila kita memohon kepadanya.
Okey, jom kita tengok cara-cara menangani kemungkaran berdasarkan hadis. Yang mana kita telah bacakan hadis tadi. Jadi kita tengok satu persatu cara menangani kemungkaran. Yang tadi perasan tak ada berapa cara? Dalam hadis Nabi tadi ada berapa cara? Ada berapa cara? 3 cara. Ingat lagi? Ingat lagi, insya-Allah 3 cara menangani kemungkaran. Yang pertama, ubahlah dengan tangan. Yang Ustaz cerita tadi dah, tangan ini bukan kita nak sebut tentang tangan saja, bukan dengan perbuatan saja, bahkan ia lebih kepada kuasa. Mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Bukan puasa tu, kuasa. Seperti ketua keluarga, ibu bapa lah ni, ketua keluarga ni. Pastikan ahli keluarga sentiasa melakukan suruhan Allah, tinggalkan larangannya ni, ketua keluarga ni. Tutup aurat dengan sempurna. Dan dalam kelas kita juga ada ketua kelas, buat kedua amanah yang Allah beri, yang mana cikgu bagi kerja ataupun tanggungjawab, lakukan dak dengan baik. Pengawas sekolah kan, ketua masyarakat dan ketua negara, masya-Allah cukup berat amanah yang diberikan kepada pemimpin. Pemimpin ni, kita nak cerita ni, pemimpin ni yang mana ada kuasa, dia buat ke tak tanggungjawab tersebut, dia laksana ke tak hukuman ataupun perintah Allah ini. Jika tak buat, jika tak lakukan, amat beratlah siksaannya di akhirat kelak. Allahu Akbar. Jadi tangan, tak boleh nak ubah dengan tangan. Nabi suruh kita ubah dengan lisan, tegak, nasihat ataupun laporkan kemungkaran, sama ada secara lisan ataupun tulisan. Jadi kalau kita nampak kemungkaran depan mata, kita tak boleh nak tegak. Jadi kita ada cara, kita buat surat ataupun report polis ke, contoh kan. Ada ni kes kecurian, buat laporan. Ada kes rompakan, telefon polis. Contoh macam tu kan. Tak boleh nak pergi tembok tak boleh lah kan. Kita bukanlah anggota keselamatan. Jadi kita lah yang buat laporan polis, kita buat report. Jadi lisan, tak boleh juga nampak depan mata kemungkaran, tak boleh ubah dengan tangan, tak boleh ubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati. Benci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Tak suka pada benda yang dia buat itu, mungkarnya itu. Bukan tak suka pada diri dia. Kalau tak suka pada diri dia, segala ada yang ada pada dia semua kita benci, tak boleh. Islam larang pula kita membenci saudara kita. Yang perlu untuk kita buat ialah benci pada perangai dia. Tak mangkit sembahyang subuh, contoh kan. Kita duk kejut tak mangkit-mangkit juga ni. Bencilah. Benci pada perangai dia. Jangan buat, berazam untuk tidak melakukannya, serta berharap, serta berdoa. Kita berdoa ni, tanggungjawab kita. Nampak depan mata ahli keluarga kita jenis tak mau nak mengaji Quran, payah nak tutup aurat dengan baik, maka kita doa, harap Allah berikan hidayah kepadanya untuk bertaubat dan untuk kembali melakukan suruhan dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah menangani kemungkaran. Yang pertama, apabila kita dapat menangani kemungkaran, antara benda yang akan kita dapat ataupun benda yang kita dapat kita lihat hikmahnya, kebaikannya, yang pertama, meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Mungkin kualiti kita di tahap kosong. Apabila orang tegur kita, orang ubah diri kita, maka kita akan upgrade kita punya kualiti diri. Dan kita juga, kadang-kadang kita juga bagi nasihat ke orang, bukan sekadar nasihat, bukan sekadar teguran, dia juga akan berbalik pada diri kita. Apa yang kita tegur, kita ingat pada diri kita. Allah sebut, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah nasihat itu memberikan manfaat kepada orang yang mukmin ini. Jadi jangan kita rasa terbeban dengan dakwah, jangan kita rasa susah dengan tanggungjawab kita untuk menangani kemungkaran yang ada. InsyaAllah Allah akan bantu kita mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Nampak jiran kita, contoh kan, jiran kita jenis minum arak, contoh jiran kita jenis tak solat kan. Jadi kita tegur secara hikmah, insya-Allah ajaknya pergi solat, ajaknya pergi surau. Maka
akan wujudlah masyarakat yang harmoni, kerana kita saling jaga tepikan orang. Kadang kalau jaga tepikan orang ni juga penting. Kadang kita duduk dengar jangan jaga tepikan orang sangat. Dok, kadang kalau mengambil tahu hal urusan orang lain juga adalah satu perkara yang perlu. Sebab kalau kita buat tak tahu, ambil pilihlah depa duk gaduh laki bini, biar pilihlah. Anak-anak jadi apa pun biar pilihlah. Bukan hai aku. Itu silap. Itu silap. Tanggungjawab kita untuk memberikan keprihatinan kepada masyarakat di sekeliling. Jika perlukan bantuan, kita lah yang hulurkan bantuan tersebut. Dan apabila kita dapat menangani kemungkaran, maka negara kita akan aman sejahtera. Kerana apa? Redha Allah ada. Redha Allah itu sangat penting. Jika Allah tak redha kepada kita, para pelajar sekalian, maka kita ni hebat terang mana pun, kita ni power terang mana pun, kita ada kuasa, ada jawatan, kita ada kaya, kita ada harta yang banyak, tapi Allah tak redha, maka di akhirat nanti kita akan jadi rugi. Dan negara kita di dunia ini juga kita akan dapat nampak bahawa negara kita akan kucar kacir, kita akan bergolak dan sebagainya. Jadi bila kita dapat saling tegur menegur, saling menasihati antara kita, insya-Allah Allah akan redha dan Allah akan berkat negara kita. Spektrum ilmu daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa iza ra'au zalima falam ya'khuzu ala yadayhi aw syaka an yu'ammahumullahu bi'aqabin minhu." Riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maksudnya, sungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Ini akibat jika kita tidak saling tegur antara kita, saling tidak mengubah antara kita. Benda yang nampak depan mata tapi kita tidak menasihati dan tidak menanganinya, maka Allah akan turunkan azab. Bukan sekadar untuk dia saja, bahkan untuk kita juga yang tidak melakukan kemungkaran tersebut. Sebab tu kita kena saling tegak menegur, saling ubah mengubah antara kita, supaya Allah tidak turunkan azab kepada kita. Pengajaran hadis daripada sebagai umat Islam, kita hendaklah yang pertama, kita ada 3 pengajaran hadis. Bila sebut tentang pengajaran hadis ni lah ni nak habis dah insya-Allah. Yang pertama, mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasakan undang-undang dan peraturan. Ni balik kepada apa tadi ni? Mengubah dengan apa? Ingat lagi tak? Dengan tangan. Pandai. Itu pandai. Ubah dengan tangan. Okey. Yang kedua, menangani kemungkaran secara lisan ataupun tulisan. Contohnya apa? Nasihat, teguran yang membina, bukan teguran yang memberikan marah. Kawan tu lama dah tak mandi kan, contoh kan, ayak tak ada rumah, kadang tu apa catu je ayak untuk makan minum, contoh lah kan. Pergi sekolah bau sikit badan, kita pula pergi tegur, oi badan hang busuk macam badak sumbu lah, contoh lah kan. Tu dia badan hang belacan pun wangi lagi, contoh lah. Duk buat bagi kawan kita marah tu bukan tegur, tu nak mengata menghina dan sebagainya. Tegur mungkin teguran lah, teguran yang berhikmah, yang dia tak terasa, yang dia boleh terima teguran kita. Membenci kemungkaran dengan hati dan berusaha untuk menjauhinya. Ini apabila kita tak boleh nak tegur dengan tangan dah, dengan lisan pun tak mampu dah. Jadi bencilah antara adhafu iman, benda yang paling lemah iman kita, benci pada kemungkaran tersebut. Wallahu alam. Selesai pengajian kita pada hari ini. Pelajaran 9, mungkar dicegah, hidup berkat, insya-Allah. Hidup berkat. Itu yang kita harapkan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para penonton, terutamanya pada pelajar tingkatan 2. Semoga pelajaran kita pada hari ini akan memberikan lebih manfaat dan juga kebaikan, dan insya-Allah kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Moga-moga Allah sentiasa merahmati dan memberkati usia kehidupan kita, dan insya-Allah syurga yang kita idamkan akan kita perolehi nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, komen, share.
subscribe kepada yang belum, insyaAllah. Banyak lagi perkongsian yang boleh kita kongsikan dalam channel Ruhi Hisham Abidin untuk akan datang, insyaAllah. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang kurang itu datang pada kelemahan diri Ustaz sendiri. Jazakumullah khair. Jumpa lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.